Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aila Ali dan ini adalah berita komunikasi Barisan Nasional. Manfaatkan tabung seda terutama kepada mangsa banjir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Razak berkata Kerajaan Barisan Nasional semasa beliau menjawat jawatan tersebut telah menubuhkan pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA pada tahun 2011. Bekas Menteri Keuangan itu juga telah menubuhkan tabung bernama Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu KWTBB dan dikawal oleh SEDA. Katanya sebahagian daripada kutipan bil elektrik setiap bulan bagi seluruh negara dimasukkan ke dalam tabung ini untuk digunakan bagi menggalakkan pembangunan tenaga lestari serta membantu setiap rumah tangga mengurangkan penggunaan elektrik. Berhubung dengan tabung ini, kerajaan menyediakan program Save 3.0 bagi setiap pemilik akaun elektrik domestik untuk menikmati voucher dan rebat sehingga RM400 bagi pembelian peralatan elektrik cekap tenaga berlabel 4 atau 5 bintang oleh Suruhanjaya Tenaga ST. Najib yang juga ahli Parlimen Pekan berkata, bagi mangsa banjir pula, voucher sehingga RM500 diberi bagi pembelian sebarang peralatan elektrik menerusi rangkaian atas talian dan runcit dalam senarai SEDA. Dilema UMNO. UMNO kini berada dalam dilema apabila tidak menguasai kerajaan sepenuhnya. Menurut Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak dapat membuat keputusan untuk menggantikan barisan kabinet yang dianggap gagal dalam kerajaan. Jelasnya, ini kerana dikhawatiri apabila kedudukan digantikan terdapat ahli parlimen yang menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Katanya, umum mengetahui bahawa Ismail Sabri mewarisi jemaah menteri daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang tumbang dan hampir semua penyumbang yang gagal ini terus berada dalam kerajaan Ismail Sabri. Mengulas lanjut, Muhammad Khalid berkata, UMNO tidak boleh membiarkan Ismail Sabri keseorangan agar parti tersebut tidak terkena tempias dituduh gagal oleh rakyat. Jelasnya, UMNO sedang berusaha keras mencari strategi untuk keluar dari kemelut tersebut. Malaysia tak boleh ikut cara China, balas Khairi kepada Kit Siang. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin membalas kritikan dilontarkan ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, terhadap beliau dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam mengendalikan pandemik COVID-19 di negara ini. Dalam penjelasannya, Khairi mengakui pendekatan China seperti dibangkitkan Kit Siang berkesan dalam mengawal penularan COVID-19. Namun, strategi negara itu adalah pembendungan atau sifar COVID. Bermaksud sekatan pergerakan dibuat sepenuhnya walaupun hanya ada 3 kes positif. Namun, ahli Parlimen Rembau itu menegaskan yang Malaysia tidak mampu melaksanakan pendekatan sama seperti dilaksanakan China berikutan kekangan ekonomi dan aspek kebajikan rakyat. Katanya lagi, pihaknya sudah mengurus kes positif dengan berkesan iaitu meningkatkan vaksinasi, jaga prosedur operasi standard SOP, TRIS iaitu Test, Report, Inform, Isolate and Seek agar kadar kematian, penggunaan unit rawatan rapi ICU dan kemasukan ke hospital menurun. Lebih 300 sekolah terjejas banjir. Lebih 300 sekolah di seluruh negara dikenal pasti terjejas akibat banjir dengan sebahagiannya telah dibuka bagi sesi persekolahan penggal ketiga bermula hari ini untuk kumpulan A. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Alamin berkata, sekolah yang masih belum dibuka itu disebabkan masih digenangi air dijadikan pusat pemindahan sementara PPS atau masih dalam proses pembersihan. Beliau berkata sekolah yang tidak dibuka mengikut jadual asal dijangka memulakan sesi persekolahan pada minggu hadapan. Tambah beliau, maklumat mengenai status sekolah ini akan dikemas kini oleh pejabat pendidikan daerah dari semasa ke semasa bagi menentukan pembukaan sekolah. Justru beliau berharap agar semua pihak dapat membantu kerja pembersihan sekolah supaya sesi persekolahan dapat dijalankan mengikut perancangan.